Okay, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. So, ini adalah bab 2, perkakasan komputer. Kita ada 4 topik yang kita akan cover dalam bab 2 ini. Yang pertama adalah perkakasan multimedia. Yang kedua, pemilihan platform multimedia. Yang ketiga, sistem main balik. Dan yang keempat adalah sistem pembangunan. Okey, pemilihan platform. Okey, dalam perkakasan komputer kita ada 2 platform, okey, iaitu Windows dan juga Macintosh. Okey, di mana apa yang kita akan cover daripada Windows dan Macintosh dalam satu topik ini, kita akan tengok dari segi cost, okey, dari segi perkakasan, dari segi jenama, kelebihan, kelemahan, perisian yang ada dan juga kualiti di antara platform Windows dan juga platform Macintosh. Windows, okay, ini adalah ikon ataupun logo bagi Windows. Okay, Windows 2000, XP, Vista. Okay, dan ini adalah interface dalam Windows. Okay, kita tengok pula kepada kriteria dalam Windows. Okey, kalau jenis ataupun produk untuk Windows, okey, jenama lah maksudnya pelajar. Ada Dell, ada Acer, ada Compaq, ada Toshiba, ada IBM dan juga HP. Banyak lagi sebenarnya. Ada Sony Vaio, apa lagi? Ada Asus dan sebagainya. Okey, dari segi sistem pengoperasian ataupun OS, okey, Windows, okey, ada 95, 98, 2000, okay, Windows Me, Windows XP, okay, Windows Vista, and then kita ada Windows 7, Windows 8, dan current is kita ada Windows 10. Okay, daripada segi spesifikasi pula, okay, starting dengan Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, ada Pentium 4, ada Celeron, ada Centrino, ada Core 2, Core Extreme, Core Quad. Okay, so sekarang kita dah ada Core i1, i2, i3, i4, i6. Okay, so depends pada spek yang ada kita gunakan sekarang lah. Okay, so daripada segi software pula, okay, software ada Words, ada Paint, ada Media Player, ada Sound Recorder. Okay, apa kelebihan Windows ni pelajar? Okay, Windows ni murah, okay, maksudnya mampu dimiliki. Okay, starting daripada 900 plus kita dah boleh beli Windows, komputer Windows. Okay, mudah untuk mendapat perisian yang sesuai. Dan apa dia punya kelemahan dia, kelajuan dia rendah, depends pada spek yang kita ambil. Okay, kualiti kurang bagi aplikasi multimedia kalau kita nak tengok 3D, okay, nak main game. Okay, so mungkin kualiti aplikasi multimedia tu dia tak sama macam platform Macintosh. Bukan tak boleh kita nak guna ataupun kita nak run 3D ataupun games. Okay, cuma mungkin kualiti dia tak sama, alright. Kemudian mudah dijangkiti virus. Okay, dan OS dia tidak berapa stabil. Okay, depends pada OS yang kita gunakan lah juga. Okay, ini adalah okay, Macintosh. Okay, platform Macintosh. Okay, so sangat dikenali dengan nama Apple. Okay, ini adalah kriteria untuk komputer Apple. Okay, jenis ataupun produk Apple. Okay, MacBook, MacBook Pro, okay, Mac Mini, iMac, Mac Pro ataupun MacBook Air. Okay, so itu adalah nama-nama produk bagi Apple. Kemudian OS dia ada Macintosh Family, Macintosh 2 Family, LC, okay, Quadro Family, dan the latest kita boleh tengok the latest punya OS. Kemudian spek dia G3 sampailah Core 2 ataupun Core i5, F3 dan seterusnya. Daripada segi software dia pula ada iMovie, Final Cut, Maya, iTunes, okay, iDVD, and then GarageBand. Okay, dari segi kelebihan komputer Mac ni, keupayaan kelajuan yang tinggi, speed dia sangat tinggi, okay, kualiti yang sangat baik untuk run grafik animasi 3D,
kemudian virus dia kurang, okey, tiada lah, okey, dan security dia sangat bagus, OS yang sangat stabil, jarang hang. Okey, kelemahan dia sangat mahal dari segi kos dan sukar untuk kita mencari perisian yang sesuai dengan Mac. Kita tak boleh pakai yang pirate, kita kena pakai software yang original. Okey, ini adalah sistem main balik ataupun kita panggil as a playback system. Okey, dia merujuk kepada perkakasan yang kita gunakan untuk kita run ataupun memainkan suatu produk multimedia, di mana semakin tinggi keupayaan sistem ataupun perkakasan tersebut, semakin tinggi kualiti pelaksanaan produk multimedia. Okey, so ada 6 perkakasan playback system ni pelajar. Okay, first is pemproses micro ataupun processor, ingatan utama ataupun main memory, peranti audio device, monitor, pemacu cakera padat dan juga digital versatile disk ataupun DVD. Okey, yang pertama adalah pemproses micro ataupun processor. So, apa kriteria dia? Kelajuan diukur dalam megahertz. Okey, dari segi speed dan juga transfer data. Macam mana dari segi kelajuan dan macam mana kita nak pindahkan data kita. Okey, laju ke ataupun slow. Alright. Apa fungsi sebenarnya prosesor ni? Prosesor ni fungsi dia untuk proses dan pindah data. Okey, yang melibatkan elemen-elemen seperti grafik, video dan juga animasi. Okey, dia cuma proses dan transfer data sahaja. Okey, ini adalah gambar pemproses ataupun processor. Okey, kita akan letak slot processor dalam kita punya CPU. Okey, ini adalah processor kita. Okey, iaitu adalah Intel Pentium dan juga ini adalah Intel Core 2 Duo. Okey. Seterusnya, ingatan utama ataupun main memory. Apa kriteria dia? Kriteria dia, kapasiti ingatan bergantung kepada kandungan projek. Okey, maksudnya apa konten yang ada dalam kita punya memory tu. Depends pada warna, pada gambar yang kita ada, teks yang kita ada dalam main memory, animasi dan juga suara serta video. Apa fungsi dia? Pegang data, memorinya memegang data atau set arahan sebelum dan semasa ianya diproses. Okay, dia just pegang saja data belajar, dia tak simpan data secara kekal. Okay, ini adalah gambar main memory ataupun ingatan utama. Okay, kadang-kadang dipanggil as a RAM, Random Access Memory. Okay, seterusnya, peranti audio ataupun audio device. Apa kriteria dia? Kad audio ataupun sound card diperlukan beserta pembesar suara ataupun speaker yang bersesuaian. Kita nak dengar audio, kita mesti ada kad audio yang ada kualiti dan perlu ada speaker. Okay, speaker ni kalau kita guna PC lah, personal computer. Tapi kalau kita pakai laptop, okay, tak perlu ada speaker. Okay, sebab dia dah ada built-in speaker dalam kita punya laptop. Tapi anda kata kita nak connect juga dengan speaker, tak ada masalah. Okay, apa fungsi peranti audio dia? Mengeluarkan pelbagai kesembunyi semasa menggunakan komputer ataupun perisian. Okay. So, ini adalah contoh-contoh peranti audio. Ini adalah port yang kita masukkan dalam kita punya processor. Okay, kat audio ni, ini dalam bentuk thumb drive. Okay, ini adalah speaker. Dan ini adalah headphone. Seterusnya, monitor. Monitor punya ciri-ciri dia ada saiz paparan. Okay, depends pada saiz paparan monitor. Kita ada 14 inci, 15, 17, 21 dalam bentuk LCD dan seterusnya. Okay, resolusi ataupun resolution, okay, iaitu jumlah pixel. Okay, 640 kali 480 kita boleh tukar resolution kita punya monitor ataupun LCD kita. Okay, daripada segi refresh rate, kadar kepantasan data. Macam mana komputer kita menukar data. Okay, maksudnya kita nak tukar daripada browser kepada MP3. Macam mana refresh rate dia?
Okey, seterusnya dot pitch. Dot pitch ini kelebaran ruang kosong antara piksel. Okey, kalau kita nampak gambar tu bersaiz kecil tapi kita nak besarkan, kita akan nampak macam dot. Okey, dot pitch. Itu maksudnya gambar tu pecah lah, tu yang nampak dot pitch. Okey. So, apa fungsi monitor ni? Memaparkan output data, iaitu teks, grafik, video ataupun animasi. Okay. Okay, ini adalah gambar monitor. Okay, ni yang fashion monitor yang zaman lama tu, macam TV tu. Okay, ini adalah bentuk CD. Okay, dan ini adalah setting yang tadi yang kita mention dalam kriteria tadi. Okay, resolution, okay, refresh rate dan juga dot pitch. Kita akan settingkan di sini. Okey, yang seterusnya adalah pemacu cakera padat. Apa kriteria pemacu cakera padat ni? Okey, mampu menyimpan lebih banyak data. Di mana kebatasan meminta data adalah 150 kilobyte per second. Okey, dan terbagi kepada dua, iaitu CDR dan CDRW. R adalah read. Okey, RW adalah read write. Okey, di mana CDR ni data akan kekal dan tidak boleh dipadam ataupun diubah ataupun ditulis semula. Dia sekadar read sahaja. Okey, manakala CDRW data boleh dipadam, boleh diubah serta boleh ditulis semula. Okey, apa fungsi sebenarnya DVD ni? Untuk menyimpan dan mencapai data. Okey, kalau memori tadi dia cuma pegang saja data tapi dia tidak simpan. Okey. Seterusnya pemacu cakera padat. Okey, ini adalah gambar dia lah, CDR ataupun CDRW. Okey, the last sekali is digital versatile disk ataupun DVD. Apa ciri-ciri dia? Mampu menyimpan lebih banyak data. Okey, kalau tadi CD adalah 150 kilobyte per second. Okey, manakala untuk DVD ni pula kadar kepantasan meminta data adalah 660 kilobyte per second. 2 kali ganda lah daripada CD tadi. Dia merupakan alternatif bagi CDR dan juga CDRW. Function tetap sama, iaitu simpan dan juga mencapai data. Ini adalah gambar DVD lah kalau siapa yang tak pernah tengok. Okey, ini DVD. Okey, sistem pembangunan. Okey, sistem yang memerlukan komputer berkebaikan lebih tinggi dan juga menggunakan beberapa peranti tambahan untuk menjimatkan masa serta kualiti bagi pembangunan perisian multimedia. Okey, maksudnya kat sini kalau kita punya komputer kita speed lagi power, lagi tinggi, okey, maksudnya masa tu dapat jimat. Katakan belajar mengedit video, mengedit gambar. Okay, kalau kita pakai spek yang rendah, yang minimum maksudnya, so kita kena tunggu, take time sikit untuk siap. Tapi kalau kita ambil spek yang high, yang tinggi, so jimat masa, dia akan render sekejap saja dan of course kualiti dia sangat bagus. Okay, so sistem pembangunan ni ada lebih daripada 6 perkakasan. Okay, perkakasan pertama is processor, yang kedua is ingatan utama ataupun memori, yang ketiga adalah cakera keras ataupun kita panggil hard disk. Seterusnya kad pendigital video, kad audio dan juga projector. Ini adalah peranti tambahan dalam sistem pembangunan, iaitu pengimbas grafik, yang terbagi kepada dua, iaitu pengimbas rata dan juga pengimbas tangan. Okey, seterusnya pengimbas selayan yang terbagi juga kepada dua, iaitu tablet, pen digital dan juga storan pemboleh ubah. Okey, prosesor untuk sistem pembangunan. Okey, ciri-ciri dia, kelajuan dia mesti lebih daripada 500 MHz. Okey, so amat digalakkanlah. Kerana apa? Semakin tinggi kelajuan, semakin tinggi kualiti. Okey, produk multimedia yang kita nak bangunkan ataupun yang kita nak mainkan. Apa fungsi dia? Sama juga, proses dan pindah data yang melibatkan elemen seperti grafik,
okey, video dan juga animasi. Ini dia lah, maksudnya kita nak spek yang lagi tinggi, okey, kita tak guna Pentium, kita tak guna Celeron, kita mungkin akan guna Core 2 2, Core 2 Quad, okey, Core 2 Extreme, okey. So dekat market sekarang pun dah banyaklah ada. Saya banyaklah ada yang silver, ada yang gold lah. Nanti pelajar boleh cek kat internet banyak Saya Intel Pentium gold ataupun silver. Okey, yang kedua sama juga, iaitu ingatan utama ataupun memori, di mana kapasiti ingatan bergantung kepada kandungan projek, iaitu warna, gambar, teks, animasi, suara dan juga video, di mana minimum 32 MB, 64 MB dan juga 128 MB dan seterusnya lah. Maksimum kita nak lebih daripada 250 MB. Okey, so mungkin dia akan ke 1 GB, 2 GB dan seterusnya, dan juga mungkin boleh sampai kepada tera. Okey, apa fungsi dia? Nak pegang data atau set arahan sebelum dan semasa ianya diproses. Okey, ingat saya kata tadi, memori bukan simpan data, dia cuma pegang sahaja data secara sementara. Ini adalah gambar memori sama seperti playback system tadi. Okey, yang ketiga iaitu cakra keras ataupun hard disk. Okey, apa ciri-ciri dia? Ruangan ditentukan oleh faktor perisian multimedia yang hendak digunakan. Semakin besar, okey, perisian yang kita letak, semakin besar kita punya saiz hard disk tu, semakin banyak perisian yang boleh kita simpan. Apa fungsi dia? Untuk simpan ataupun save hasil kerja multimedia. Ini adalah contoh hard disk lah, gambar hard disk. Inilah yang first ni adalah gambar hard disk yang kita slotkan dalam kita punya CPU. Okey, yang kedua, yang ketiga ni lebih kepada external hard disk, iaitu bersifat portable. Kita boleh bawa ke sana, ke sini. Okey. Okey, seterusnya kad pendigital video ataupun video capture card. Okey, apa ciri-ciri dia? Diperlukan oleh video digital ataupun kamera digital. Untuk apa? Untuk melihat ataupun kita nak view dan juga mengedit video yang dirakam. Apa fungsi dia? Menukar dan menterjemah video analog kepada video digital ke bahasa yang difahami oleh komputer. Okey, kita ada kamera digital dan juga video digital. Okey, once kita record gambar ataupun video, kemudian kita nak transfer ke dalam kita punya komputer. Okey, without kad pendigital video capture card ni, dia tak kenal kita punya device. So kalau ada video capture card ni, dia boleh tukar dan terjemahkan video analog kita kepada video digital. Itu maksudnya. Ini adalah kad pendigital video lah. Okey, dia masukkan ke dalam kita punya CPU ataupun kita punya laptop. Okey, seterusnya kad audio ataupun sound card sama seperti playback system tadi. Okey, cuma ciri-ciri dia mempunyai gelombang audio yang sebenar dan lancip ROM dan bunyi yang lebih jelas dan bermutu tinggi. Maksudnya kita ambil yang sound card yang berkualiti lah. Okey, apa fungsi dia? Sama juga mengeluarkan gelombang bunyi khususnya untuk pembangunan sistem multimedia. Ini adalah gambar. Okey, dan seterusnya adalah projector. Okey, projector terbagi kepada dua. Okey, projector 3 lensa dan juga projector liquid crystal display ataupun LCD. Apa fungsi projector ni? Okey, membolehkan sebuah persembahan multimedia dipertontonkan, dilihat dan dipapar kepada kumpulan pengguna. Ini pelajar gambar projektor. Yang ke atas dua, yang atas ni adalah projektor 3 lensa. Okey, so tak samalah macam LCD yang pelajar nampak yang selalu jumpa dekat lab ataupun bilik kuliah. Okey, projektor 3 lensa ni yang lama punya lah. Okey, so dia sangat sensitif pada getaran ataupun faktor-faktor kalau ada hujan, petir ataupun kilat. So kita kena tutup
tak boleh nak buat persembahan. Sebab tu digantikan alternatif yang terbaru ni LCD, Liquid Crystal Display. Okey, seterusnya peranti tambahan iaitu pengimbas grafik. Okey, terbagi kepada dua, iaitu pengimbas rata ataupun flatbed scanner dan juga pengimbas tangan handheld scanner. Apa function dia? Sama seperti kad pendigital tadi, menterjemah imej ataupun teks dan lukisan daripada bentuk tradisional kepada bentuk digital. Okey. Video dia tak boleh nak terjemah. Okey, sebab kita scan kan. Kita scan image, teks ataupun grafik, lukisan sahaja. Okay, ini adalah gambar pengimbas grafik lah. Okay, ini adalah pengimbas rata dan juga ini adalah pengimbas tangan. Okay, dan terakhir sekali adalah peranti tambahan, pengimbas helaian. Okay, yang terbagi kepada dua, tablet pendigital, digitizing tablet dan juga storan pemboleh ubah, removable storage. Okay. Fungsi dia sama, terjemah imej, teks dan lukisan daripada bentuk tradisional kepada bentuk digital. Okay. Ini adalah tablet, digitizing tablet ataupun tablet pen digital, dan juga ini adalah storan pemboleh ubah. Okay, ini adalah kita panggil as a zip file. Okay, pelajar mungkin dah tak guna lah. Okay, sebab nowadays dah popular dengan penggunaan thumb drive. Even thumb drive pun dah ramai yang dah tak guna because kita dah banyak guna cloud storage. Okay, so itu sahaja.